Shalom. 弟兄姐妹平安， Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 早安！ Sungguh satu kesempatan yang istimewa bagi saya untuk mengakhiri tahun bersama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. 在这年尾的时候，上帝赐给我这样美好的机会，让我们可以在这个地方来思想主的话。 Karena ini pertama kalinya saya ada di tempat ini, izinkan saya sedikit memperkenalkan diri bagi kita sekalian. 我也是第一次在这个地方来讲道，因此我要介绍我自己。 Saya Carmelita, saya asal Jakarta, tapi saya sudah memasuki tahun ke-7 melayani di STT Saat Malang. 我的名字叫陈嘉玲，我们是就是在马朗世界里面在那里服侍。 Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat yang ke-21 sampai yang ke-32. 我们一起来学习主的话，我们读路加福音第2章第21节第20到32节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念一篇。 Lukas 2 ayat 21 hingga 32 demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." 路加福音第2章第21到第32节，满了8天，就给孩子行割礼，以他起名叫耶稣。这就是没有成胎以前天使所起的名。按摩西的律法，满了洁净的日子，他带着孩子上耶路撒冷去，要把他献于主。正如主的律法所记的，凡头生的男子必承生贵族，又要照主的律法上所说的，或用1对的斑鸠，或用奏歌献祭。在耶路撒冷有一个人名叫西缅，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰之来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己在未死之前必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进了圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩来办理。西面就用手接他来，称颂上帝说：“主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。” Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, suatu kali saya membawa anak saya menghadiri sebuah pesta ulang tahun teman mereka. 有一次，我带着我的孩子去参加一个朋友的生日。 Pesta ulang tahunnya berjalan dengan baik dan meriah untuk seorang anak sekitar umur 6 sampai 7 tahun. 这个生日就是举行的很好，就是对那些差不多6岁左右的这个孩子所说的。 Namun sebelum kami pulang, kemudian anak yang berulang tahun ini nangis sesungguhkan di pojok. 但是当我还没有回去的时候，这个庆祝生日的这个孩子呢，在那里啼哭。 Dia benar-benar nangis seperti rasa sedih sekali. 他哭得那么的伤心。 Kemudian saya tanya sama mamanya, "Kenapa? Apa yang salah?" 我就向他母亲询问为了什么呢？ Kemudian mamanya bilang, "Gak ada, cuman karena pestanya sudah selesai." 他母亲就说没有事，就是因做他的这个生日的这个节目已经完成了。
Jadi bagi anak ini, wah sekarang aku sudah ulang tahun dan aku harus tunggu 1 tahun untuk ulang tahun berikutnya. 这个孩子就想到，我的生日已经完成了，那我要再等1年以后，我才可以再继行。 Nah saudara-saudara, ternyata ada seorang psikolog yang memang mengatakan buat anak kecil itu ulang tahun itu momen besar dalam 有一个 kehidupan mereka. 心理学家这样说，就是一个孩子的生日对他来说是一个很大的这个事情。 Sehingga bagi beberapa anak yang sangat menantikan ketika ulang tahun itu selesai, mereka sangat sedih. 因此，孩子们在那里等待的就是当生日的这个时候，当这个生日完毕以后，他就感到心中非常的伤心。 Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita ketika menyambut Natal, kita pun juga demikian. 经常我们迎接纪念耶稣的诞生，就是圣诞节的时候，也是有这样的心情。 Kita bersibuk menyambut Natal, kita semangat menyambut Natal, tetapi ketika Natal sudah selesai, seperti ada yang hilang dan kosong. 我们在那里忙忙碌碌，我们在那里筹备这个圣诞节，但是当圣诞节过了以后，我们心中就感到有一点的失落。 Berita Natal itu bagaikan sebuah berita yang hanya disampaikan 1 kali setahun dan kita harus menunggu 1 tahun untuk berita berikutnya. 圣诞节的信息好像就是在1年当中就那么一次，因此要等到明年我们才再来庆祝。 Padahal saudara-saudara tahukah bahwa Natal itu adalah sebuah musim selama 2 minggu. 其实呢，这个圣诞节是有差不多2个礼拜的时间， Jadi selama 2 minggu ke depan kita masih boleh nih bilang selamat Natal. 就是在两个礼拜以后的这个圣诞节以后呢，我们还可以跟人家说祝你圣诞快乐。 Saudara-saudara, memang salah satu penyebabnya menurut saya mungkin karena setelah Natal selesai kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Yesus, bukan? 因此呢，有一个问题就是说，当我们过了这个圣诞节以后，我们不知道在耶稣身上发生了什么事。 Yang kita tahu Yesus lahir dan Yesus mati. Di antaranya apa yang terjadi? 我们单单知道耶稣为我们而生，也是为我们而死。那中间呢有什么事情呢？ Puji Tuhan karena Lukas mencatat apa yang terjadi setelah Yesus lahir. 感谢主，因为路加在这个方面呢，他记录了耶稣的这个生平。 Kalau Bapak Ibu hadir tanggal 24 Desember yang lalu, Bapak Ibu mempelajari Lukas 2 sampai ayat yang ke-20 tentang para gembala. 如果说我们参加这个24号的这个布道会的时候，我们就可以知道路加福音2章21到22节那个所说的关于牧羊人的这个故事。 Dan hari ini kita melihat di ayat yang ke-21 bahwa Lukas memberi catatan kepada kita apa yang terjadi kemudian. 我们这个时候，今天我们要思想的就是从21节那里说到，路加把要发生的事情摆在我们的面前。 Dikatakan bahwa setelah gembala itu pulang, kemudian 8 hari kemudian Yesus disunat dan diberi nama. 当那些牧羊人他回去以后，8天以后呢，主耶稣就行个礼了。 Karena memang berdasarkan tradisi waktu itu bayi akan diberi nama ketika dia berusia 8 hari dan kemudian dia 因为 disunatkan. 按照那个时候的这个律例，就是说8天以后，当孩子行个礼的时候，要给他起个名字。 Ini dapat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Sakaria kepada Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal yang pertama. 我们也可以从撒迦利亚那边说的，就是耶是生下了以后的事情。 Bahkan lebih lanjut daripada itu, di dalam ayat yang ke-22, Lukas memberitahukan kepada kita yang terjadi 40 hari kemudian. 在22节里面路加也告诉我们，就是40天以后所发生的事情。 Dikatakan ketika genap waktu pentahiran, 就是当这个日子满了， yaitu karena ketika seorang wanita melahirkan selama 40 hari dia dianggap najis dan tidak bersih. 因为一个女孩子她生下孩子在40天之中，她被称为是不洁净的。 Dan setelah periode 40 hari, Maria membawa bayi Yesus untuk pentahiran dan memperlihatkannya kepada Tuhan. 就是按照律法，洁净的日子来了以后呢，他们就带着孩子去到上帝面前。 Dan ayat yang ke-24 memperlihatkan korban yang mereka berikan waktu itu adalah sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 24节里面也说到，他们所献的是一对的斑鸠或者皱蛤。
Saudara-saudara, ini membuat kita berpikir, loh Yesus kan anak Allah. Kenapa dia harus melakukan semua hal ini? 那这一切的一切，就让我们思想到，主耶稣岂不是上帝的儿子？他为什么要这样做呢？ Kenapa mereka tetap mengikuti semua aturan yang memang ada waktu itu? 他们为什么仍然要行他当时的这个礼呢？ Saudara-saudara, keempat ayat ini sedikitnya memperlihatkan dua hal untuk kita. 这世界的经文让我们可以看到两点。 Yang pertama, bahwa Maria dan Yusuf waktu itu memang sangat miskin. 第一点就是玛利亚跟耶稣那个时候，他本来就是非常的贫穷的人。 Standar persembahannya seharusnya lebih tinggi, tetapi ketika seseorang itu tidak mampu, maka persembahannya hanyalah 2 ekor burung 其实 merpati. 他们应该首先的比这个更就是要比较昂贵，但是因着没有这个经济的能力，他就是就是奉献了这个一对的斑鸠。 Jadi Lukas memperlihatkan kepada kita bahwa waktu itu Yesus bukan sekadar lahir di kandang domba, tapi memang dia lahir di dalam keluarga yang sangat miskin. 路加福音让我们可以看到，主耶稣不但是生在马槽里是那么贫穷的地方，并且呢，过后的这个生活，他们也仍然过在一个贫穷的日子里面。 Dan mereka juga adalah keluarga yang taat kepada aturan firman Tuhan waktu itu. 那他们也是那么的就是顺服当时的律法。 Itulah sebabnya walaupun mereka tahu bahwa ini adalah anak yang spesial, tetapi mereka tetap melakukan sesuai dengan hukum Taurat waktu 因 itu. 此，虽然他们知道他所生的儿子是很特别的，但是他仍然行就当时的律法。 Nah, saudara-saudara, di dalam usia Yesus yang ke-40 hari inilah dia berangkat dari Bethlehem ke Yerusalem, ke Bait Allah. 当主耶稣40天的时候，他们就是从伯利恒就是搬到耶路撒冷去了。 Dan di situ Lukas memperkenalkan kepada kita tokoh Simeon ini. 就在那个时候，路加呢描述了一个人的名字叫做西缅。 Saudara-saudara, tidak banyak yang kita tahu tentang Simeon. 我们没有那么清楚的，也不那么熟悉关于西面的事情。 Kita tidak tahu berapa umurnya. 我们不知道他的年龄， Kita tidak tahu dia bekerja apa, 我们也不知道他日常的工作， dia tinggal di mana, 他住在哪里， dia keturunan siapa. 他是就是他的这个他的父母亲。 Kalau dibandingkan dengan beberapa tokoh Alkitab lainnya dikatakan ada bin, anaknya siapa, keturunan siapa, tetapi Simeon tidak. 如果说我们看到圣经里面所说的，就是某某人他的父亲是什么是谁，那这个西面呢后面就没有讲到他父母的。 Tetapi apa yang diberitahukan Lukas kepada kita tentang Simeon? 但是路加呢，在他的福音里面，怎么样的描述这个西面呢？ Ayat yang ke-25 berkata dia adalah seorang yang benar dan saleh. 在25节里面就说到他是有公义、有虔诚的。 Saudara-saudara, ini bukan berarti bahwa Simeon adalah seseorang yang tidak berdosa. 这不意味着这个西面是没有罪的人， Tetapi ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang taat kepada agama. 但是让我们可以看到他是那么的顺服这个当时的律法。 Dikonfirmasi dengan ayat 25 bagian B yang berkata Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. 我们看到这个在25节的下半节里面，这西面呢就在那里盼望以色列的安慰者， Dan Roh Kudus ada di atasnya. 并且圣灵在他的身上。 Nah, saudara-saudara, menantikan penghiburan bagi Israel, apa artinya? 这里所说的就是虔诚的盼望以色列的安慰者是什么意思呢？ Karena waktu itu bangsa Israel menantikan datangnya Mesias yang diurapi Tuhan. 因为呢，当时的以色列人在那里就是盼望着上帝所告的这个安慰者。 Mesias yang dijanjikan sejak zaman perjanjian lama. 在旧约里面，上帝所应许的这个安慰者。 Mesias yang semakin mereka harapkan ketika mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Mesias itu untuk datang membebaskan mereka. 在罗马的统治下，他们多么的盼望有弥赛亚来到来拯救他们。 Dan tentu saja datangnya Mesias yang membebaskan Israel ini akan menjadi penghiburan bagi orang Israel. 他们多么的盼望这个来到的这个弥赛亚可以成为他们的安慰。 Dia adalah seseorang yang di dalam ketaatannya kepada agama menantikan penggenapan janji Tuhan. 就是在这个律法以下，他就怎么样的来讲到这个上帝的应许， Dan dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. 就说到就圣灵在他身上。
Dan menariknya lagi, Roh Kudus itu menyatakan kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat penggenapan itu. 并且呢，圣灵在那里就是启示他说，当他还没有见到基督的时候，他不会去世。 Saudara-saudara, mereka telah menanti lebih dari 400 tahun. 他们在那里等待了差不多400多年的时间， Ada jarak 400 tahun antara kitab Maleakhi dan Injil Matius. 在400多年的历史里面，就是从马拉基书直到这个耶稣的诞生， Dan mereka masih terus menanti saat itu. 他们仍然在那里等待着。 Tentu saja bukan berarti Simeon berumur 400 tahun. 这不意味着西缅他已经400多岁了， Tetapi ayat inilah yang mengindikasikan bahwa Simeon waktu itu sudah cukup tua. 这一段的经文就可以告诉我们说，西缅那个时候的年龄已经就是年老了， Nah, saudara-saudara, ini menarik. 这是非常吸引人的。 Walaupun Lukas tidak memberitahukan kepada kita siapa Simeon secara lahiriah, tapi dia memberitahukan kualitas Simeon secara spiritual. 虽然呢，路加在那里没有清楚说到这个西缅的为人，但是很清楚的介绍了西缅到底是怎么样的一个人。 Seolah-olah ingin menekankan sekali lagi apa dikatakan dalam kitab Samuel, bahwa Tuhan bukan melihat yang di luar, Tuhan melihat yang ada di dalam hati. 就好像强调在这个圣经里面所说的，上帝没有看人的外表，乃是看人的内心。 Nah, saudara-saudara, apa yang membuat Simeon ini tidak jadi tokoh Natal yang sering muncul di dalam drama-drama? 那为什么西缅呢，在这个庆祝圣诞的时候，没有成为一个我们所庆祝的一个人呢？ Selain karena Simeon ini baru muncul ketika Yesus berumur 40 hari, 一个原因就是西缅他的出现是当耶稣40天以后， tetapi juga karena perkataannya yang berkaitan dengan kematian. 也就是因着他所说的就关于去世的这个事情， Seolah-olah tidak cocok dengan sukacita Natal tentang kelahiran. 好像跟这个圣诞节的这个欢乐就是不那么融合。 Ayat 29 berkata, sambil dia membawa bayi Yesus itu dia berkata, sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. 当这个西面的抱着婴孩耶稣的时候，他就说的主啊，今天可以照你的话释放仆人去世， Biarkanlah hambamu ini mati. 你让这个你的仆人安然去世吧。 Ini membuat kita bertanya-tanya, bukan? 这让我们可以来思想， Karena bukankah secara umum gak ada orang yang mau mati? 其实呢，每个人都不想快点死。 Secara umum orang-orang justru menghindari kematian. 就是一般来说，就是大家都正在回避这个死亡。 Walaupun memang ada orang yang karena kesehatan merasa capek bergumul dengan sakit penyakit dan ingin mati. 虽然有一些人因着他身上的疾病的残累，他多么的希望快点去死。 Tetapi saudara-saudara perhatikan, Simeon minta mati bukan karena alasan kesehatan ataupun kesehatan mental. 但是我们注意一下，西缅在这里要求上帝让他去世，并不因着他的身体的状况。 Ayat yang ke-30 mencatat dengan jelas, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. 就像30节里面所说的，因为我的眼睛已经看见上帝的救恩了。 Dia berkata dia siap mati karena alasan yang jelas, dia telah melihat keselamatan itu. 西缅在那里预备了，就是要去世，因为他眼睛已经看见了上帝的救恩。 Saudara-saudara ingat, dia berkata ini ketika dia sedang memegang bayi Yesus. 弟兄姐妹，他这样说是当他抱着婴孩耶稣的时候， Keselamatan itu datang dalam bentuk seorang pribadi. 他就说的这个上帝的救恩就是在这个孩子的身上。 Keselamatan itu datang dalam bentuk Tuhan yang menjadi manusia. 这个救恩是因着上帝道成肉身，成为婴孩。 Keselamatan itu datang seperti yang dikatakan oleh para malaikat, juru selamat Kristus Tuhan. 这个救恩呢，就像天使说的，就是上帝基督。 Oh, dan saudara-saudara, keselamatan ini bukan hanya apa yang mereka pikirkan, keselamatan dari Romawi. 这个救恩呢，并不是咱们所想的，就是从罗马的这个政权得着释放。 Tetapi keselamatan di sini mengkonfirmasi apa yang dikatakan Sakaria dalam pujiannya. Keselamatan adalah pengampunan dosa. 这个救恩呢，就是像撒迦利
撒迦利亚书所说的，就是从最终的就赦免。 Mari kita bayangkan sekali lagi. 我们想象一下， Simeon yang tua membawa bayi 40 hari dan berkata, aku sudah siap mati karena aku sudah melihat keselamatan dari Tuhan. 年老的西缅他抱着婴孩耶稣，他说：“我已经预备好了要去世，因为我的眼睛看到了救恩。” Saudara-saudara, bagi Simeon sudah cukup untuk melihat Tuhan menggenapi janjinya. 从西面来说，就是他已经满足了，因为上帝已经让他可以看到了， Sudah cukup untuk melihat keselamatan itu. 他感到非常的满足，因为他已经看到了那个救恩。 Nah, saudara-saudara, kenapa ya keselamatan saja sudah cukup di dalam hidup ini? 弟兄姐妹，为什么在我们的生活里面，单单救恩就让我们可以得着满足呢？ Kita berpikir mungkin waktu itu Simeon hidup sederhana banget kali ya. 我就想西面呢，可能在那个时候就是他生活的非常平常。 Udah tua mau apa lagi misalnya. 他已经年老了，他要做什么呢？ Tetapi bukan itu, saudara-saudara. 但是其实不是这个事情。 Jika keselamatan itu adalah pengampunan dosa, 如果说 maka memang benar itu lebih dari cukup untuk segala sesuatunya. 如果救恩就是让罪的赦免，这是非常足够的。 Karena mari kita pikir, 我们想一想， hanya keselamatan dan pengampunan dosa yang kita bisa bawa ke dalam peti mati, bukan? 因为唯有上帝的救恩、上帝的赦罪的大能，让我们可以把它带进坟墓里面。 Uang seberapa banyak pun hingga kita mampu membeli peti mati ber-AC tidak bisa kita rasakan ketika kita mati, bukan? 我们虽然拥有许多的财物，我们买了很高贵的这个灌木，但是我们却没有感受到这个灌木的好处。 Tetapi keselamatan yang artinya pengampunan dosa itulah yang kita bisa bawa sampai kita mati. 但是上帝的救恩就是赦罪的这个救恩，让我们可以把它带到我们死亡的时候。 Keselamatan dari dosa itulah yang justru membawa kita menerobos kematian masuk ke dalam hidup yang kekal. 从最终得着释放、赦免，让我们可以突破，就是这个我们死亡的这个前世。 Keselamatan itulah yang membawa kita kembali berjumpa dengan Tuhan. 这个救恩呢，让我们可以重新的见到我们的神， Bukan yang lainnya. 不是其他的。 Oleh karena itu cukup bagi Simeon ketika dia bisa mendapat keselamatan, dia bisa menerobos kematian itu bertemu dengan Tuhan. 因此，在西面来说呢，他就已经感到非常的满足，因着这个救恩，让他可以突破这个死亡，与主见面。 Karena keselamatan pengampunan dosa itulah satu-satunya yang bisa dia bawa mati dan bahkan masuk ke dalam hidup yang kekal. 因为救恩是唯一他可以带去就是突破这个死亡。 Saudara-saudara, ucapan Simeon ini mengingatkan kepada kita apa yang paling penting dalam kehidupan. 西面在这里所说的话，让我们可以深深的知道，在我们的生活里面是什么是至关重要的， Yaitu keselamatan, pengampunan dosa daripada Tuhan. 那就是救恩从上帝赦罪的救恩。 Saudara-saudara, pada tahun 2019 saya menghadapi ada 2 kejadian orang mau meninggal. 2019年的时候，我面对有2个人在那里面临死亡。 Yang satu adalah paman dari teman saya yang belum percaya. 一个是还没有相信耶稣的，是我朋友的这个叔叔。 Yang satu adalah aktivis gereja yang sudah percaya. 那另外一个呢，就是在教会里面的积极分子， Dua-duanya sakit kanker. 2个都犯了癌症。 Saudara-saudara, jadi kami sering saling bercerita gimana perkembangannya. 因此，我们就是经常在那里交谈，他的状况是怎么样的。 Teman saya bilang ini pamannya itu sangat berusaha untuk melawan kematian. 我的朋友就是说，他的叔叔呢，因着他还没有相信耶稣，他在那里一直的想办法来让他可以得着医治。 Dia terus berkata, aku tidak akan mati, aku tidak mau mati. 他经常说：“我不愿意死，我不会死。” Sedemikian rupa sampai keluarganya itu bilang, udah nggak apa-apa. 直到最后呢，他的家庭就说：“你算了吧。” Tapi di dalam kesakitan itu dia bilang, tidak, aku tidak mau mati. 但是虽然在痛苦当中，他仍然说：“我不愿意死。”
Saudara-saudara, berbeda sekali dengan rekan kami aktivis gereja yang juga melawan kanker. 但如说比较，就是那个积极，就是说教会里面的积极分子，他怎么样的面对这个癌症呢？ Ketika ditanya, tante merasa apa? 就问他，当他问他的你有什么感觉呢？ Dia bilang seperti ini, aku tidak takut. 他说到我不怕， Aku tahu kemana aku pergi. 因为我知道我将会去哪里， Dan aku tahu siapa yang akan jaga keluargaku. 因为我也知道是谁会照顾着我的家庭。 Saudara-saudara, bagi saya ini satu pengalaman yang sangat menarik melihat kontras dua orang yang menghadapi kematian. 弟兄姐妹，在我面对这两种不同的这个面对死亡的态度的，让我甚就是感到非常不 Dua-duanya 一样。 tidak berdaya melawan kematian. 两个人都是没有办法去克服这个死亡， Tapi yang satu begitu ketakutan tanpa ada kepastian apa yang terjadi. 但是呢，一个呢就是他硬着不能够缺失，因此在那里感到非常的惧怕。 Yang satu dengan tenang berkata, aku tahu kemana aku pergi. 但是另一位呢，他就很平静的说：“我知道我将要去哪里。 Kenapa? 为什么呢？ Sama seperti Simeon, aku telah mendapat keselamatan itu dan itu jauh dari cukup. 就像西面所说的，我已经得着了那至贵的，就是救恩，就是实罪的救恩。” Saudara-saudara, di minggu terakhir tahun 2025 ini banyak di antara kita yang kemudian menoleh ke belakang melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun, 弟 bukan? 兄姐妹，在2025年最后的一个礼拜的时候，我相信有许多的人在那里计划着我们明天，或者呢，他正在回顾他所经过的失败或者成功的经历。 Kita mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan sepanjang tahun ini. 我们在那里就是一直在思想我在这个2025年的成功以及失败。 Tapi mungkin satu pertanyaan yang penting untuk kita evaluasi juga. 但是有一个我们值得去回顾的， Apakah kita sudah melihat dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan? 是否我们已经看到了，并且也接受了上帝的救恩呢？ Apakah berita Natal yang disampaikan itu sudah kita terima dan kita simpan di dalam hati kita? 圣诞节的信息是否我们已经放在我们的心中，我们接受它呢？ Apakah bayi Natal yang kita rayakan ulang tahunnya sudah kita terima menjadi keselamatan yang kita rasakan? 我们所纪念的婴孩耶稣，我们是否已经接受了，并且我们可以得着他的救恩呢？ Jika belum, inilah saatnya. Tidak perlu tunggu Natal tahun depan. 那如果说我们还没有的话，我们不需要等到明年的圣诞节，今天我们就可以决定了。 Karena tidak ada yang jauh lebih penting daripada keselamatan, pengampunan dosa daripada Tuhan. 因为在这个世上，除了上帝的救恩、上帝的实罪的救恩，没有比这个更重要的。 Saudara-saudara, Simeon mengingatkan kita akan apa yang terpenting di dalam hidup kita, yaitu keselamatan. 西面在这个地方呢，他告诉我们，强调说，就是在生活里面最主要的这个事情，那就是上帝的救恩。 Tapi Simeon juga mengingatkan kita bahwa kita sedang menantikan. 西面也是在这里告诉我们，我们正在等待着。 Saudara-saudara, kalau kita kembali ke ayat 25 dikatakan Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. 我们看到在这个25节里面讲到西面在那里盼望着以色列的安慰者。 Saudara-saudara, sekali lagi kita tidak tahu berapa lama Simeon sudah menanti. 是的，我们不知道他已经经历了多长的时间来等待， Kita tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan Simeon dalam masa penantian itu. 我们也不知道他在等待的日子里面他做了什么。 Mungkin kita membayangkan kalau Simeon berjalan di pagi hari, kemudian ada orang bilang, Pak Simeon, hari ini ada rencana apa? 可能呢，我们可以想象，就是当西面早上的时候，在路上走路的时候，人家问他：“哎，西面，你有什么计划呢？” Oh, saya mau menantikan Mesias. 西面就说：“我正在等待弥赛亚。” Besokannya ditanya lagi, Pak Simeon, ada rencana apa hari ini? 明天人家有问他：“你有什么计划呢？” Biasa, nungguin Mesias. 西面就说：“就是一样的，就是我正在等待弥赛亚。” Saudara-saudara, dia menantikan Mesias itu untuk waktu yang lama. 我们知道这个西面在等待这个弥赛亚的来临的时候，经过了很长的时间。 Dia tidak tahu Mesias itu akan lahir di mana.
其实他不知道这个弥赛亚将身在何处， Dan bagaimana dia mengenalinya? 并且呢也不知道怎么样的可以认识他。 Dan tiap hari dia bertanya, apakah hari ini Tuhan? 他每一天祷告的时候说：“主啊，是不是今天呢？” Oh saudara-saudara, Simeon menantikan kedatangan Yesus yang pertama. 弟兄姐妹，西缅在那里等待着主耶稣第一次的来临， Dan dia telah melihat penggenapan itu. 并且他也已经看到了这个弥赛亚这个被应许的成就。 Tapi penantian Simeon ini mengingatkan kepada kita bahwa kita juga sedang menantikan datangnya Sang Mesias yang kedua kalinya. 西缅等待着第一次这个弥赛亚的来临，我们是等待着第二次主耶稣的再来。 Karena berita Natal itu telah mengingatkan kepada kita akan kedatangan Yesus yang pertama. 因为圣诞节的信息也告诉我们这个关于主耶稣第一次的来临。 Tetapi firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa sebelum Yesus naik ke surga dia berkata, aku akan datang yang kedua kalinya. 但是圣经里面记载就说，当耶稣还没有升到天上的时候，他就告诉他们说：“我将要再来。” Dan inilah yang sedang kita nantikan sekarang. 这就是我们就是等待的这个时刻。 Sehingga Advent atau penantian itu bukan hanya 4 minggu menjelang Natal. 所以呢，就是等待的日子，并不是说在这个圣诞节以前的4个礼拜。 Tapi Advent atau penantian itu adalah masa terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua 我 kalinya. 们的等待是继续的延续到当主耶稣第二次再来。 Saudara-saudara, Yesus, Sang Bayi Natal itu akan datang kedua kalinya. 弟兄姐妹，这个婴孩的耶稣，他要在第二次再来， Untuk menjemput kita pulang ke rumah Bapa. 迎接我们信的人回到父的那里。 Oh saudara-saudara, bukankah itu sangat indah dan worth it, sangat penting untuk kita 弟兄姐妹，这岂不是这个很美好的图画，让我们可以在那里盼望着呢？ Oh saudara-saudara, tentu saja bukan berarti kita kemudian perlu menjual segala sesuatu dan tidak melakukan apa-apa. 弟兄姐妹，这岂不意味着我们要就是把我们所有的东西卖掉，我们什么都不做？ Tetapi penantian ini perlu mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita bukan untuk di dunia. 但是呢，这个等待让我们可以深深的记得，我们的生命并不在乎在这个世界上。 Kita perlu ingat bahwa kita ada dalam masa penantian untuk kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. 在这个等待的日子里面，让我们可以醒悟到，我们在世上的生活是暂时的。 Hidup kita di dunia ini adalah masa persiapan untuk dijemput oleh Tuhan. 我们在世上的生活是让我们预备好被上帝接去， Saudara-saudara, ini sangat penting. 这是非常重要的。 Karena kalau kita menatap tahun 2006 hanya dengan terus rencana untuk diri kita lebih baik, lebih berhasil, seolah-olah kita lupa bahwa kita bukan hidup untuk di dunia ini. 弟兄姐妹，如果说我们面临2026年的时候，我们在哪里计划，我们怎么样让我们更好，好像是我们这个活在这个世界上，单单是为了我们自己。 Kalau kita hanya berdoa, Tuhan tolong saya jadikan sukses hidup yang lebih baik, hidup yang lebih nyaman. Oh, itu artinya kita lupa bahwa kita sedang menanti untuk dijemput. 如果我们向上帝说：“主啊，让赐福我们，让我们的生活更加美好。”这个好像意味着我们正在忘记，我们正等待着耶稣的第二次再来。 Itulah sebabnya begitu banyak orang yang menggenggam kehidupannya di dunia seolah-olah jangan diambil Tuhan. Karena mereka lupa bahwa mereka sedang menanti kedatangan Yesus yang 因 kedua. 此，我们看到有许多人在这个世上的时候，他紧紧抓住他财富，但是呢，他忘记了他的生活是为着要等待主耶稣的第二次再来。 Saudara-saudara, sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh merencanakan apapun untuk tahun yang akan datang. 弟兄姐妹，我再一次的强调说，我们在这个等待的时候，不是说我们什么都不需要去做的。 Tetapi mari kita ingat bahwa kita sedang menantikan kedatangan Dia yang kedua kalinya. 但是让我们记得，我们生活在这个世上，我们是等待着主耶稣的第二次再来。 Saudara-saudara, Simeon tidak hanya mengingatkan kita akan apa yang terpenting dalam kehidupan dan bahwa kita sedang menantikan Yesus datang yang kedua kalinya. 西缅在那里所经历的，所说的，并不是说我们在这个世上的生活，乃是我们要等待主耶稣的第二次再来。 Tapi Simeon juga memperlihatkan kepada kita bagaimana kita menanti.
西面呢，在这里也告诉我们说，他怎么样的等待。 Sedikitnya 3 kali dikatakan Roh Kudus itu memimpin Simeon. 有3次的这个就说到圣灵怎么样的带领西面， Ayat yang ke-25, Roh Kudus ada di atasnya. 就是说到25节里面说到有圣灵在他的身上。 Ayat yang ke-26, Roh Kudus menyatakan kepadanya. 第26节就说到圣灵的启示。 Ayat yang ke-27, Roh Kudus memimpinnya ke bait Allah. 27节圣灵感动他进 Saudara-saudara, 圣殿。 secara tidak langsung ini memperlihatkan bahwa Simeon menanti dengan aktif bersama dengan Roh Kudus. 因此我们就看到西面在那里很积极的等待，就是因着圣灵的带领。 Saudara-saudara, Simeon tidak sibuk untuk menduga kapan Mesias datang, tapi dia dengan taat dan setia dipimpin oleh Roh Kudus. 西面在那里，并不是说忙碌于怎么样，就是想到主耶稣什么时候来，但是呢，他就在那里很忠心的等待， Saudara-saudara, ini menarik. 这非常吸引人。 Karena meskipun Matius 24 ayat 36 sudah berkata tidak ada orang yang tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. 虽然在马太福音里面很清楚的说到，没有一个人知道主耶稣第二次再来， Tapi begitu banyak orang yang sudah berusaha memprediksi kedatangan Yesus yang kedua. 但是有不少人在那里忙碌，就是预知耶稣什么时候会来。 Salah satunya yang terakhir diprediksi Tuhan Yesus akan datang 22 September yang lalu, saudara-saudara. 有人说，就是在这个2026年的11月份，主耶稣会再来。 Tetapi saudara-saudara, Simeon mengingatkan kepada kita bukan tentang kapan Yesus datang. 但是西面在这里很清楚的告诉我们说，就是什么时候耶稣再来是不是最重要的， Tapi tentang bagaimana kita menanti. 乃是我们必须要用怎么样的态度等待这个弥赛亚的来到。 Ini selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 24 sampai 25. 这就是像主耶稣在马太福音里面所说的。 Yesus menekankan bukan soal tahu kapan dia akan datang, 主耶稣在这里强调说，并不是说我们知道他什么时候要来， tetapi bagaimana menantikan dia. 乃是我们怎么样的来用什么心态来等待着。 Simeon dan Matius sama-sama mengingatkan bagaimana kita menanti dengan ketaatan dan kesetiaan kepada firman. 西面在马太福音里面也是说到，就是他很忠心的在那里凭着圣灵的带领来等待。 Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di akhir tahun ini, 因此，弟兄姐妹在这个年尾的时候， selain kita melihat ke belakang, apakah kita sudah melihat keselamatan itu? 不单单我们向后看，就是我们所领受的这个恩典， Selain kita melihat ke depan, menantikan kedatangan Yesus yang kedua. 也让我们可以向前的观望，就是盼望着主耶稣的第二次再来。 Mari kita juga melihat bagaimana kita menjalani hari-hari penantian ini. 让我们也可以知道，在等待的日子里面，我们怎么样过我们的日子。 Saudara-saudara, yang saya ajak kita lakukan bukanlah membuat resolusi tahun baru. 弟兄姐妹，我所希望大家的就是不是说我们新年我们要做什么， Tetapi bagaimana kita terus melibatkan firman dan Roh Kudus untuk hidup bersama dengan kita. 乃是让我们可以就是让圣灵来带领我们在我们的生活里面。 Sehingga kita bisa memiliki kepekaan seperti Simeon yang dipimpin oleh Roh Kudus. 因此我们会敏感的感觉到圣灵怎么样的带领我们。 Saudara-saudara, berita Natal itu tidak pernah dimaksudkan hanya untuk 25 Desember. 其实圣诞节的信息并不集中在这个12月25号那天。 Berita Natal itu tidak pernah hanya dimaksudkan untuk berita setahun sekali. 圣诞节的信息并不是说一年一次罢了。 Tetapi berita Natal bahwa Sang Juru Selamat telah lahir itu adalah berita setiap hari. 乃是这个圣诞节的信息，乃是我们每一天所应该经历的， Berita yang seharusnya menjadi lensa kita dalam mengintrospeksi kehidupan kita. 成为我们观察解读我们生活的这个视角， Berita yang seharusnya menjadi lensa kita untuk mengingatkan kita akan apa yang terpenting dalam hidup kita. 成为我们可以让我们记得我们必须要怎么样的这个视角， Lensa yang menolong kita mengatur prioritas untuk waktu di depan. 帮助我们在未来的日子里面，我们应该怎么样做的视角， Dan lensa untuk mengatur hari-hari bersama penantian kita.
selanjutnya. 也让我们在等待的日子里面，我们如何的来预备好。 Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari di minggu terakhir tahun 2025 ini, 亲爱的弟兄姐妹，在这个最后的一个礼拜里面， sudahkah kita menerima keselamatan itu? 是否我们已经接受了这个救恩呢？ Sudahkah kita hidup dengan kesadaran bahwa Dia akan datang kedua kalinya? 是否我们能清楚的醒悟到主耶稣会第二次再来？ Dan sudahkah kita berjalan dengan setia dengan firman dan rohnya? 是否我们已经忠心的这个行在这个上帝的正道里面？ Mari kita berdoa. 我们低头祷告。